Dan saya baca mengakhiri khutbah pada hari ini apa yang khatib membaca pada hari berkenaan, saya ingin meninggalkan beberapa pesanan. Pertama, kita hendaklah berwaspada daripada terpengaruh dengan pemikiran khawarij yang melampau, sama ada dalam percakapan, tindakan, dalam urusan beragama, serta tidak bermudah-mudah menjatuhkan hukum terhadap orang yang tidak sependapat dengan kita. Kedua, doktrin Khawarij merupakan satu barah kepada pemikiran umat Islam yang perlu ditangani dengan bersepadu dan saksama menerusi dialog serta dakwah. Ketiga, umat Islam perlu bersatu dalam membina kekuatan dan menguruskan sebarang bentuk perselisihan dengan santun dan tenang agar tidak membawa kepada perpecahan yang merugikan dan merapuhkan kekuatan umat. Okey, kita husnuzon. Kita anggap bahawa ini adalah pesanan daripada JAKIM yang bagus. Kita tidak mahu melihat bahawa ada kumpulan pemberontak, kumpulan pemisah seperti Khawarij pada zaman Saidina Ali yang wujud di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Kita husnuzon, kita anggap bahawa pesanan daripada JAKIM ini bagus, dan ini adalah satu reminder, satu khutbah yang bagus supaya kita tidak melihat perpecahan yang boleh wujud di kalangan umat Islam di Malaysia. Tapi Syaril, something dalam kepala saya bila saya dengar khutbah ini, saya kata, what if ada orang yang akan label penyokong politik ataupun penyokong parti politik yang lain sebagai Khawarij? Ini yang benda yang bahaya. Sebab saya dah syak, mungkin ini adalah satu mesej yang umum, yang bagus daripada JAKIM. Tetapi saya risau akan ada orang yang akan label another side Khawarij. Dan ini akan terus menyumbang kepada perpecahan yang melanggar ketetapan ataupun isbat ketiga khutbah tersebut, iaitu umat Islam perlu bersatu, membina kekuatan dan menguruskan sebarang bentuk perselisihan dengan santun dan tenang. And surely enough, Syaril, right on cue, sehari selepas khutbah itu, saya dah mula baca dalam media sosial daripada akaun-akaun Saitro PH yang memang jelas Saitro PH, ini akaun-akaun yang saya rasa ramai yang mengikuti media sosial tahu bahawa ini adalah penjilat tegar PH dan juga Madani. Mereka dah start label seteru mereka, political opponent mereka, iaitu PAS basically, sebagai Khawarij. Dan saya melihat bahawa ini adalah trend yang sangat-sangat bahaya. Satu, penggunaan istilah Khawarij itu berat, sangat berat, sebab ini adalah kumpulan pemberontak pemisah pertama yang telah membunuh Saidina Ali. So to call someone Khawarij is a serious accusation. Dan saya takut bahawa bila dah terjebak dengan politik label ni, ia akan menyumbang kepada perpecahan yang serius, yang lebih daripada rivalry politik yang biasa. Dalam politik, kita lawan, tak ada masalah. Ya, kita bersaing, tidak ada masalah. Tetapi bila dah masuk label Khawarij ini, saya rasa ini akan tukar complexion. Ini akan tukar segala perspektif perpaduan ummah. You just imagine, kita nak cakap Kongres Ekonomi Berputra dari segi ekonomi. Tapi kemajuan ekonomi memerlukan kesatuan ummah, memerlukan at least some basis of unity lah. Walaupun kita ada parti-parti lain bersaing, tak ada masalah. Tapi ada at least some basis of unity. Tetapi bila dah mula panggil orang Khawarij, bro, this is something serious. Cuma persoalan saya, KJ, apa beza kekhawatiran KJ ini dengan labeling yang selama ini sudah wujud pun di kalangan seteru-seteru politik? This seems like just another, satu lagi episod dalam cerita yang dah bersambung lama dalam politik Malaysia dan politik Melayu ni. Label ni jadi lebih berat sebab Khawarij. Ada weight, ada the weight of history. Istilah ni sangat-sangat serius. Dia bukan setakat walaun. Khawarij ni adalah satu tuduhan yang berat. Dan walaupun JAKIM tidak sebut siapa, tetapi, dan saya tak salahkan JAKIM kita husnuzon buat benda yang bagus, peringatan yang bagus, tetapi di latch on, diambil oleh penyokong Saitro PH ni, Khawarij itu adalah
lebay Khawarij. Kita tahulah lebay Khawarij itu siapa yang dimaksudkan ini. Tetapi cara saya nak sambung juga, walaupun Khawarij, istilah Khawarij ini lagi berat daripada walaun dan walanon dan sebagainya, tetapi dia mula dengan benda tu. Dia macam slippery slope tau. Bila you dah start menggunakan label yang keji ni, dia akan akhirnya pergi kepada label yang lebih serius seperti Khawarij, sebab you dah start budaya ni. Dan saya nak call out lah, sebab budaya ni dia bukan hanya diguna oleh orang-orang saitro di media sosial. Dia bukan hanya diguna oleh penyokong-penyokong PH ataupun PAS dan sebagainya. Ia digunakan oleh pemimpin. Dan pemimpin telah menunjukkan contoh di mana telah memberi galakan kepada pengikutnya untuk up the stakes in terms of the label. So kita ada contoh baru ni dalam ucapan di Perhimpunan Agong Khas Bersatu. Tan Sri Mahyudin menggunakan istilah Madanon. Dia telah gunakan istilah Madanon. Istilah yang keji lah, derogatory terhadap penyokong-penyokong daripada PH. Anwar, ni PMX, Datuk Seri Anwar pun pernah guna istilah walaun. This is a Prime Minister. Guna istilah walaun. Ya? Sewaktu jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri dah guna istilah walaun. Bagi saya lah Syaril, I mean, come on lah. Dua-dua pemimpin ni, you are what, 75 years old, 76 years old. You're not secondary school kids. Bukan budak-budak nak pakai label macam ni. I mean, come on, grow up, man. Grow up. I mean, adakah pemimpin macam Tan Sri Mahyudin dengan Sri Anwar dah jadi grandfather usia 76 tahun, masih lagi nak call the other side walaun, Madanon? Come on, grow up, guys. I mean, if you're not serious leaders, step aside. We're going to come back in. Okay? Okay, I don't know about that. But KJ, mungkin 2 poin untuk menyambut kenyataan KJ ni. Satu ialah, saya rasa ni ekspresi politik sensasi yang semakin lama semakin menular dalam dunia politik. Seluruh dunia saya rasa. Anda sebagai ahli politik mesti menangkap headline, menangkap berita dengan kenyataan yang paling dramatik, paling sensational. Dan menjadi boring politician yang bercakap tentang dasar ni, orang dah tak nak dah. Orang nak benda yang sensational. So sometimes dia bawa kepada sini. So I think that's a long term problem there. Kedua ialah bagi saya point yang lebih mungkin fokus tentang Malaysia. This labelling, saya faham apa yang KJ kata, ni dah bawa kepada yang ekstrim. To be fair, KJ, dia dah bermula lama. Waktu saya mula masuk politik, dia taklah Khawarij. Tapi mungkin kita pernah dengar bahawa kita ni adalah golongan liberal. Ya, tak sama lah, jauh. It's different, bro. I mean, that's more ideology kita boleh terima lah. But I don't know, KJ. Saya rasa dia disebabkan bila orang tak setuju dengan kita punya pendirian tentang apa-apa, dia akan melabel kita dengan cepat. Dan kita dah terbiasa dengan keadaan ini sampai ia bawa kepada keadaan yang sekarang ni lah. Saya faham apa yang KJ kata. Saya cuma nak katakan this is not something that happened selepas 2022. Dia bukan selepas Kerajaan Madani dengan Perikatan Nasional ini bergaduh barulah keluar. Ia adalah sambungan daripada apa yang saya nampak bermula daripada lama lagi. Itu satu. Kedua ialah ya, saya setuju bahawa tak patut kita label lawan politik kita Khawarij dan sebagainya. But ada segmen, ya. Saya harap saya boleh cakap ni tanpa diserang, tapi kalau serang pun nak macam mana lah. Ada segmen dalam kalangan penyokong-penyokong PAS dululah, mungkin sekarang saya tak tahu, yang memang kadang-kadang panggil dan melabel orang sebagai kafir dan sebagainya kalau tak setuju, ataupun dah lari daripada Islam. Termasuk dalam Keluar Sekejap je, bila kita cakap sesuatu perkara yang mungkin mereka tak berapa setuju, ada dah banyak 2-3 kali saya nampak komen-komen mengatakan dah boleh slow-slow lah balik kepada Islam. Maknanya pandangan yang kita cakap ni bukan Islam, ataupun menunjukkan kita ni dah lari daripada Islam. Bukan hak kamu untuk menjatuhkan hukum. So I agree with your point, but I think all sides, semua pihak mesti berhenti untuk melabel, terutamanya kalau dia berkenaan dengan akidah, dia berkenaan dengan keadaan. It's not your place lah, bukan kerja you untuk buat kerja Tuhan ni.